Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة. Amin ya rabbal alamin. Sambungan dari surah yang baru, yaitu surah At-Tin, pada dalam bersama-sama surat 597. InsyaAllah kita akan baca dari ayat pertama sehingga ayat terakhir, yaitu ayat ke-8. Jadi tuan-tuan boleh buka dalam surah At-Tin pada muka surat 597 dalam bersama Ismani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. Allah SWT berfirman yang bermaksud ayat pertama demi buah tin dan buah zaitun, ayat kedua demi gunung Sinai, ayat ketiga dan demi negeri Mekah yang aman ini, ayat keempat sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ayat kelima kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, ayat keenam kecuali orang-orang beriman dan menjalankan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak akan putus-putus. Ayat ketujuh, maka apakah yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu? Ayat ke-8,
Bukankah Allah SWT adalah sebaik-baik hakim yang adil lagi bijaksana? Sadaqallahul aliyyil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya dan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita sekali lagi bersua untuk kesekian kalinya pada pagi ini bagi menyambut siri kuliah bulanan kita dalam tafsir juzuk ke-30, khususnya daripada kitab Tafsir Al-Munir oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili. Dan tempoh hari sama-sama kita tamat pada surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah. Dan kali ini sekali lagi kita masuk ke satu lagi surah Makkiyah, iaitu surah At-Tin yang mengandungi 8 ayat. Kata Syekh, dinamakan surah ini Wasumiyah hadhihi surati bis-tin, dinamakan surah ini dengan At-Tin oleh sebab Allah SWT telah bersumpah pada awal surah, iaitu dengan dua jenis buah, yaitu buah At-Tin dan buah Zaitun yang mengandungi banyak khasiat, berkat dan faedah-faedah yang tertentu. Dan kaitan surah dengan surah sebelumnya, fa'alaqatu baina hadhihi surati was surati sabiqati. Dalam surah sebelumnya Allah SWT telah menceritakan tentang contoh manusia yang terbaik dari sudut fizikal dan akhlak, serta contoh ilmuwan yang paling mulia. Kemudian dalam surah ini Allah SWT menjelaskan bagaimana manusia yang begitu baik kejadiannya berubah dan merusuk nilai-nilai kemanusiaan dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam apabila mereka memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya pula, mereka akan dimasukkan syurga jika mereka beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beramal saleh. Sebab itu kalau kita tengok dalam satu yang dikatakan sebagai satu buku ke tuan-tuan dan puan-puan, ada kelebihan untuk merujuk kepada buku tebal, ya, kulitnya pun kulit tebal. Satu buku yang bertajuk Encyclopedia Sirah Kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku tersebut menceritakan tentang bagaimana kita menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ataupun ikutan, sebagaimana yang disebut oleh Allah SWT dalam satu ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya, kalau kita tengok dalam buku tersebut ada banyak perkara yang dinyatakan, salah satunya adalah menceritakan kepada kita tentang bukti sebaik-baik manusia yang dilahirkan, yang ditunjukkan kepada kita, baik dari segi fizikal, baik dari segi spiritual, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam salah satu bab dalam buku tersebut menceritakan tentang umur Nabi SAW masih ketika umur belasan tahun telah diajar dan dilantik oleh bapa saudara baginda iaitu Abu Talib untuk berdagang, untuk menjalankan aktiviti perekonomian. Ketika masih umur belasan tahun, mengenali aspek-aspek yang merupakan salah satu domain yang penting dalam sesebuah kehidupan, sama ada kehidupan pribadi, bahkan kehidupan bersama masyarakat atau public at large. Ini adalah tarbiyah secara langsung yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengambil kira Nabi kita sana anak-anak yatim, ya, bagaimana kita baca dalam surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Duha daripada itu, apabila Allah SWT menyebut alam yajidka yatiman fa'awa, yang kemudian kita baca surah Asy-Syarh, kemudian pada hari ini kita baca surah At-Tin, ya. Tapi dalam buku tersebut menunjukkan bagaimana kadang-kadang kita perlu memikirkan
untuk anak dan cucu kita ini bagaimana dilatih dalam agama, bagaimanakah untuk menjadi seorang nakhoda kehidupan ataupun seorang trendsetter. Sekarang ini zaman di mana anak muda mereka lebih teruja menjadi influencer, mereka lebih teruja menjadi tiktokers dan sebagainya berkaitan. Dan apakah panduan kehidupan mereka dalam mereka mengejar impian dan cita-cita tersebut? Tidak bukan sewajarnya kita merujuk kepada sirah ataupun perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antaranya adalah ketika berumur belasan tahun lagi sudah didedahkan dengan ilmu yang berkaitan perekonomian, perdagangan, dengan keuangan, dan ini adalah satu hikmah yang besar kerana sebab itu kita lihat Nabi SAW menjadi pemimpin di Madinah, ya, setelah beberapa tahun kemudian ataupun setelah beberapa ketika kemudian. Dan ini sedikit sebenarnya berbeza dengan masyarakat kita yang kadang-kadang umur belasan tahun tak nak buat apa dah, belajar pun tak nak dah, ya, ataupun nak melempar tak tahu nak buat apa, ya. Tetapi ini kalau kita lihat berbeza dengan sirah ataupun episod kehidupan Nabi SAW yang diajak oleh Allah ini, ya, bekerja kerasnya, ya, sehingga dalam salah satu siri perjalanan ketika berdagang ataupun ketika bergerak min makan ila makan, bergerak dari satu tempat ke satu tempat, menjalankan aktiviti perekonomian, bergerak dari Mekah ke Syam dan sebaliknya. Dan di tengah-tengah perjalanan itu banyak kisah yang berlaku, ya. Kalau kita tengok, sehingga satu ketika datang seorang rahib. Bila mereka ini singgah sekedar di satu tempat, ya, dan rahib ini sedang bahir, ya, sebab mereka tuan-puan tahu seorang rahib yang tahu ataupun yang berpegang kitab terdahulu, dan rahib ini tahu atau bahir ini tahu tentang ada ciri-ciri kenabian pada seorang budak ini yang hanya berumur belasan tahun ketika itu, yang itu merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ceritanya panjang, tapi nak menunjukkan sini bahawa apabila dilihat satu persatu rombongan tersebut dari Mekah ke Syam dan sebaliknya, dan dalam salah satu siri perdagangan tersebut berjumpa yang akhir, lalu banyak melihat seorang demi seorang dan melihat kepada seorang budak yang umur hanya belasan tahun itu. Ini ada ciri-ciri kenabian. Apakah itu? Ya, ada tanda-tanda. Salah satunya pada tubuh pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipendekkan cerita lagi, apabila disediakan makan minum kepada rombongan ini Nabi SAW, sehingga dipanggil untuk menjawab makan minum tersebut kerana sedang menguruskan unta, ya, sedang menguruskan dagangan, ya, maknanya adalah sedang melakukan sesuatu, bukannya duduk saja, bukannya tak buat apa, ya. Dan pendedahan sebenarnya penting kerana ia akan menjadi kaji yang besar pada Rasulullah SAW pada kemudian hari. Hikmahnya akan kita dapat lihat kemudian. Dan kadang-kadang bila kita tengok di sini balik pada generasi kita pada hari ini, perkara-perkara seperti ini perlu ditekankan. Dan nanti kata kita memberi pendidikan, memberi perhatian, memberi pendedahan kepada mereka tentang asam garam kehidupan, ya. Sebab itu dalam agama mengajar kepada kita bagaimana how do we treat our kids, ya, bagaimana kita melayan anak-anak kita ini. Ia berbeza ikut tingkat umur, ya, ia berbeza ikut level umur. Sehingga dikatakan bahawa kalau anak-anak itu masih bayi yang bertahan dan atau kanak-kanak, maka kita sewajarnya melayan mereka supaya meraja dan memaisuri. Tapi apabila mereka ini sudah mencapai umur remaja, maka kamu hendaklah bermuamalah dengan mereka seumpama kamu bermuamalah dengan rakan-rakan kamu.
Maknanya di situ kita sudah menggunakan laras bahasa yang berbeza, kapasiti ataupun intellectual kapasiti yang berbeza, apa lagi, maknanya kita bermuamalah, kita berbahasa, kita bersumpah dengan mereka itu, kita berbahasa dengan mereka itu seumpama kita berbahasa dengan rakan-rakan kita. Bahkan to the extent sehingga pada satu tahap kita memberikan sesuatu kepada mereka supaya mereka boleh merasai hak dan tanggung jawab. Ya, maknanya adalah kalau dalam satu-satu struktur organisasi ada jawatan yang diberikan kepada mereka, ya, dan itu secara langsung sebagai tanda kepercayaan kita kepada mereka, ya, dan kita menjadikan kita jadi mentor kepada mereka, mereka menjadi menti kepada kita, dan sudah tentu akan ada banyak sarana silap dalam melakukan perkara tersebut. Tapi dari situlah seseorang itu boleh belajar tentang erti kehidupan. Ya, kerana kita pun bimbang dengan tren zaman sekarang, orang dan tak nak selalu belajar. Ya, sebab habis zaman sekolah, sebab habis SPM, ya, orang dan tak nak selalu belajar, anak-anak kita dan tak nak selalu belajar nak jadi influencer, jadi tiktokers, ya, tanpa ilmu yang cukup berdepan dengan asam garam kehidupan ini adalah sesuatu yang bahaya. Ya, lautan terlalu luas, ya, di luar sana tanpa kelengkapan ilmu, maka dibimbangi bukan setakat apa namanya harta benda yang tergadai, ya, tetapi yang paling penting adalah dibimbangi iman juga, ya, tergadai. Ya. Dari itu kalau kita ambil dari satu sudut, pendedahan demi pendedahan yang dilakukan Ali Abu Talib kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kalau kita ambil sebagai contoh, ya, dari sudut ilmu ikram, dari sudut ilmu perdagangan, dari sudut ilmu kewangan, hanya pada umur belasan tahun, dan ini pada hari ini pun kita tengok sangat penting. Di luar sana berapa banyak kisah yang kita dengar, ya, maknanya kita perlu beri pendedahan kepada mereka tentang harta benda ni sebenarnya macam mana, ya? Kalau seseorang itu bergaji, ya, apa itu simpanan, apa itu pelaburan, apa itu perlindungan, ya, apa itu maknanya perlindungan pada kewangan itu, ya, apa itu simpanan, apa itu pelaburan, apa itu perlindungan, apa lagi, apa itu zakat, apa itu sedekah, ya, daripada satu harta benda. Dan adakah anak-anak muda kita tahu semua ini? Dan sudah tentu mentah kita dalam isu dan berbagai sini adalah apa itu scam, apa itu scammer. Ya, ini juga satu keadaan yang sangat membimbangkan kita, kerana tanpa ilmu ini mereka akan terdedah, ya, kepada menjadi mangsa scam semua. Walaupun dalam sama, bukan setakat generasi anak-anak, generasi kita pun sama juga. Generasi terkemudian pun ataupun generasi terdahulu pun sama juga. Bahkan, ya, kalaulah yang generasi terdahulu kena scam ni, jumlahnya ratusan ribu, jumlahnya juta anak muda kena scam, berapa scam sangat. Dia tak ada mana duit lagi pada ketika ini, ya. Maknanya ilmu kewangan, ilmu ekonomi, ilmu perdagangan adalah satu ilmu yang penting. Financial literacy adalah satu ilmu yang penting. Bila lagi dalam keadaan kita pun, ya, kita kawal apa yang kita boleh kawal, ya, dengan mengambil kira nilai bantuan kita pun rendah atau lemah, ya. Jadi apa yang kita boleh lakukan? Okey, mereka yang berkenaan lakukan apa yang sesuai kita, apa yang kita wajar lakukan, dan apa yang kita boleh kawal. Janganlah kita tak boleh kawal. Kita bukan policy maker, kita bukan decision maker, kita tak ada kuasa dan sebagainya. Tapi adakah itu bermaksud kita perlu berperut tubuh dan tidak melakukan apa jua perkara yang sewajar, melainkan kita hanya menuding jari kepada pihak-pihak tertentu. Jadi ini benda-benda yang memerlukan kepada disiplin ilmu yang lengkap. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu contoh yang simple dan dikongsikan bersama-sama
Yang mana kalau kita tengok satu lagi perkara yang berkenaan tentang anak-anak ini, tentang generasi terkemudian, ya, agama ajar kepada kita jangan putus ataupun jangan kita mendoakan mereka dengan perkara-perkara yang tidak baik. Sudah tentu bagaimana kita mahu memastikan mereka ini benar-benar terjaga sebab kita tiada nanti, ya, sekurang-kurangnya sebagaimana satu hadis, satu mafhum hadis Rasulullah SAW sebut bagaimana perancangan harta benda ini kena ada. Kamu meninggalkan anak pinak kamu dalam keadaan berharta itu lebih baik dalam berbanding kamu meninggalkan anak pinak kamu itu dalam keadaan meminta-minta. Ya, ini diajar dalam agama. Ya, ini juga berkait sedikit sebanyak dengan jenis keuangan. Ya, ini juga berkait sedikit sebanyak dengan jenis keuangan. Dan diajar dalam agama bahawa la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala anfusikum wa la ala amwalikum wa la ala auladikum. Anak-anak kita, generasi kemudian daripada kita doa kepada mereka. Itu jangan lupa. Sebab dalam satu ayat dari surah An-Nisa, Allah SWT sebut وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan takutlah kamu apabila kamu meninggal kelak, kamu meninggalkan dunia gelap, kamu meninggalkan generasi yang lemah di belakang kamu. Ya, walaupun ayat ini dalam maksudnya merujuk kepada tentang isu pewarisan, isu faraid, isu harta pusaka. Secara umum juga bagaimana ia boleh difahami dalam konteks kita jangan meninggalkan generasi terkemudian ini lebih lemah daripada kita. Lebih lemah dari segi semangat, lebih lemah dari segi ilmu, lebih lemah dari segi pendedahan, lebih lemah dari apa jua aspek kehidupan. Ya, sebab itu kita kena ada jiwa mentorship sekarang. Kita kena latih generasi terkemudian ini bagaimana, ya, untuk kamu ini mengharungi asap garam kehidupan. Kita tak boleh tinggalkan anak kita, anak cucu kita begitu saja. Ya, sebab itu kena doa, jangan lupa kepada mereka. Ya, sudah tentu mereka juga bersuara dan mendoakan kepada kita, mereka mendoakan kepada ibu bapa. Itu satu bab, ini satu bab yang lain. La tad'u ala auladikum. Jangan kamu doakan kecelakaan dan kejudaraan kepada anak pinak kamu. Doa yang baik-baik. Ya, contoh kalau kita tengok, kita baru melepasi fasa 1 hingga 10 Zulhijjah. Kita sekarang ini menuju ke akhir tahun hijrah. Ya, fasa 1 hingga 10 Zulhijjah, tempoh hari, bulan lepas atau minggu lepas. Ya, satu fasa yang doa itu lebih disukai untuk kita angkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan ada satu tempoh masa yang doa itu makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pada hari wukuf yang Arafah. Ya, ini kita kena hati-hati. Kadang-kadang marah sangat pada anak cucu kita mengungkapkan kata-kata yang tidak baik kepada mereka. Kena pula ungkapan yang tidak baik kepada mereka itu terkena dengan waktu mustajab doa. Macam mana tu? Ya, sebab itu kena address mereka ini dengan kata-kata yang baik. Ya, mereka melakukan kesalahan dan kesalahan, tapi kita yang makan, kita makan garam dulu. Ya, maka suara yang kita mengendalikan, wisyahadah better lah untuk kata. Maknanya kita wajar mengendalikan perkara itu dengan lebih baik. Ya, itu perkara-perkara yang nak dikongsikan dengan perempuan juga. Selain daripada doa, yang kedua adalah komunikasi. Jangan lupa, ya, komunikasi efektif, komunikasi yang benar. Baik itu kita sebut tadi contoh di awal-awal bagaimana dengan anak-anak yang mencapai umur remaja ini
maka cara kita berkomunikasi dengan mereka, bermuamalah dengan mereka adalah menggunakan pakaian bahasa yang berbeza berbanding ketika mereka masih kecil. Ya, kita boleh biarkan anak kita itu tanpa ada komunikasi, menggunakan kita sibuk kerja, kita sibuk itu, kita sibuk ini. Ya, anak-anak kita ini bukannya contohnya kalau kita ada kebun durian, kita campak saja biji durian, kita biarkan biji durian, dia nak hidup, dia hidup, dia tak nak hidup, dia tak nak hidup. Itu biji durian. Anak-anak kita ni bukan biji durian. Ya, bukannya bila kita pergi hantar ke sekolah, bila kita didik, bila kita latih dan semua, kita biarkan saja. Ya, kena ada komunikasi berkesan dengan anak-anak. Jangan sampai anak-anak terasa asing dengan kita. Ya, hubungan ayah dengan anak itu tak ada. Hubungan anak dengan mak itu tak ada. Anak-anak bila ada masalah cari kawan-kawan. Sepatutnya ayah lah payung mereka, mak lah tempat teduh mereka. Ya, tapi yalah kadang-kadang dengan work demand yang tuntutan kerja luar, tak ada matahari, badai matahari dah terbenam. Ya, ini perkara-perkara yang perlu diuruskan. Ya, kerana anak-anak kita ni ada emosinya. Ya, ada perasaan, bukan macam pokok durian tadi. Capak dia tumbuh, dia tak ada tunggu sudah. Anak-anak kita ni tak boleh hidup. Ya, ini benda-benda ni. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, baik kandungan surah ini secara umum. Yang kita sebut tadi. Pertama, surah Makkiyah ini mengandungi 4 perkara yang berkaitan dengan manusia dan perkara akidah. Ya, pertama, penghargaan dan penghormatan kepada manusia kerana Allah SWT menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian, dengan bentuk kejadian tegak dan pada sempurna, anggota badan yang sesuai dan kejadian yang tersusun rapi. Ini yang pertama menyebut tentang ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah SWT menjadikan makhluk ini banyak ni. Ya, manusianya, binatangnya, gunung ganangnya, macam-macam. Tapi sebaik-baik kejadian dalam banyak-banyak kejadian itu adalah manusia. Kalau kita buat perbandingan antara manusia dengan binatang, kita ambil contoh. Ya, binatang ni, dia bergerak pun ataupun dengan, kalau kita ambil dalam satu ayat, wa minhum man yamshi 'ala rijlain. Ada yang minhum man yamshi 'ala arba', wa minhum man yamshi 'ala batni, ya, wa minhum man yamshi 'ala rijlain, wa minhum man yamshi 'ala arba'. Binatang ni kalau kita tengok secara outer appearance, penampilan luaran pun dah macam-macam bentuk. Ya, kepala besar, badan besar, ekor kecil contoh. Macam-macam lah kalau kita boleh sebut sebagai contoh. Tapi dalam ayat Quran Allah SWT, ni kita ambil satu contoh lain. Ada binatang ni jangan menggunakan peluru. Yamshi 'ala batni, berjalan menggunakan peluru. Apa dia? Ular, cacing. Bayangkan manusia berjalan menggunakan peluru. Ya, ada binatang yang berjalan menggunakan 4 kaki. Ya, macam lembu. Ya, berjalan menggunakan 4 kaki. Bayangkan kita manusia berjalan menggunakan 4 kaki ataupun 4 anggota badan. Macam mana itu? Mula-mula sekali berjalan menggunakan perut, kemudian berjalan menggunakan 4 anggota badan. Ini contoh-contoh. Walaupun dalam masa-masa tertentu ada binatang yang berjalan menggunakan 2 anggota badan, contohnya macam ayam. Ya. Ini kita nak sebut sebagai contoh. Walaupun sedemikian berjalan menggunakan 2 anggota badan sama saja dengan manusia, tapi dari segi fizikal yang lain, sempurna dengan kejadian manusia, lebih cantik dengan kejadian manusia berbanding kejadian binatang lain yang walaupun mereka juga menggunakan pakai 2 anggota badan. Dan ini dikatakan sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, di mana letak duduk kepala, di mana letak duduk anggota badan lain, contohnya perut, contohnya
abdomen, ya, kemudian kaki dan sebagainya berkaitan dengan kejadian manusia ini perfect, ya, sempurna berbanding makhluk-makhluk lain. Maka makhluk yang bernama manusia ni sebaik-baik kejadian yang diciptakan oleh Allah SWT, dan manusia itu sama-sama adalah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, surah ini menjelaskan kemerosotan kedudukan manusia sehingga tergambar mengumpankan dirinya ke neraka. Macam mana itu? Ya, manusia mengumpankan dirinya. Sebab itu dalam satu ayat Allah SWT sebut bagaimana manusia mencampakkan dirinya ke dalam neraka kerana mereka memilih untuk tidak taat kepada Allah SWT, walaupun dibentangkan kepada mereka segala keterangan untuk beriman kepada Allah SWT, tapi mereka memilih kesyirikan. Ini yang dimaksudkan dengan mencampakkan diri ke dalam neraka. Ya, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasul. Dalam satu ayat Allah SWT sebut yang bermaksud, dan kami tidaklah kami mengazab satu-satu orang hatta nab'atha rasul, sehinggalah diutuskan kepada mereka ini rasul. Kenapa diutuskan rasul? Untuk menerangkan, untuk menjelaskan. Tetapi apabila diterangkan, apabila dijelaskan, mereka masih memilih untuk berada dalam kesyirikan dan kekhurafatan, maka adalah, dan ini yang dikatakan sebagai mencampakkan diri ke dalam neraka. Bukannya dicampakkan, tapi mencampakkan. Dia memilih. Dan kehidupan kita ini sentiasa tumpah dirahmati oleh Allah SWT berkaitan dengan pilihan. Sentiasa, setiap hari kita memilih. Ya, sebagaimana yang disebut dalam satu ayat, wahadainahum najdain, dan kami telah tunjukkan kepada kamu dua jalan memilih. Ya, memilih dalam aspek akhirat, memilih dalam aspek dunia. Kita sentiasa dalam kehidupan kita ini berkait dengan pilihan. Kita terjaga tidur sebentar tadi, kita boleh pilih nak bangun ke nak tidur. Kita pilih untuk bangun. Ya, lepas itu kita ada pilihan nak duduk sekejap ke nak balik terus. Ya, kita ada pilihan selepas daripada balik ini nak makan roti canai ke roti canai, roti pelantak ke roti telur. Pilihan. Ya, ke roti tosin dan sebagainya. Pilihan. Kita ada pilihan nak order IT ke nak ada order ISK. Itu baru dalam bab makan minum. Pilih isteri, pilih kerja, pilih tak lama kita mengundi, pilih pemimpin, apa lagi, macam-macam pilihan. Semua yang berkaitan dengan pilihan. Ya, dan nak pilih ni kena ada ilmu, ya, kena ada pengalaman. Itu kalau dalam salah pilih makan minum, akhir sekali jadi diabetes, akhir sekali jadi keciman, ya, sebab salah pilih makan minum. Ya, orang lain makan minum juga, tapi ada kalori di kawal. Kita makan minum tak kawal kalori. Contoh, ya, maka kehidupan kita ini sentiasa berkait dengan pilihan. Tapi sudah tentu yang paling utama adalah kita ada pilihan. Bila mana kita mendengar keterangan tentang agama dan daripada Al-Quran, daripada sunnah Rasulullah SAW, kita ada pilihan untuk kita ikut Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, atau sebaliknya kita melakukan apa jua perkara dan tidak ada sandaran daripada agama. Ini yang bahaya. Ya, dan sudah tentu dalam perkara seperti ini umumnya ada kaedah-kaedah dalam perkara muamalah. Al-aslu fil asya'i ibadah. Ya, dalam perkara ibadah, al-aslu fil ibadati tahrim. Ini kita kena belajar bahawa kita tahu, okey, yang ini kita boleh berbeza pandangan dengannya pula, yang ini kita tidak boleh berbeza pandangan dengannya pula. Okey, yang ini kita pilih apa yang nak masuk dengan syurga ni, kita pilih yang roti pelantar, roti telur ni tak ada kaitan.
Kenapa kamu kata kamu masuk neraka? Kami pilih roti telur. Kenapa kamu kata kamu suka kamu pilih roti prata? Kita kena tahulah. Ya, ada dalam bab yang kita kena yang kita tak boleh berbeza pendapat, ada dalam bab yang kita boleh berbeza pendapat. Ini tidak boleh berkata. Ini tidak bukan kembali kepada sebenarnya. Waktu penting ngaji. Sebab itu kita ambil kita mengaji ini sampai kita habis mesti. Ya, utlubul ilma min al-mahdi ila al-lahdi. Ya, dalam salah satu apa yang disebut oleh orang terdahulu, ya, utlubul ilma wal bisi. Bila mencari walaupun sampai meninggi dan hartanya tuntutan ngaji dan tuntutan untuk ilmu. Ya, baik. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, kemersautan ini, kenapa disebutkan kemersautan kedudukan manusia? Asalnya manusia ini adalah antara khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sebab baik kejadian, tapi berlaku kemersautan pada kedudukan manusia. Dikatakan pertamanya adalah sebabkan oleh kekufuran pada Allah SWT dan Rasulullah SAW serta keingkaran manusia terhadap hari kebangkitan. Dan ini kekal kezaliman yang paling besar setiap kali kita kongsikan sini adalah syirik kepada Allah SWT. Jadi macam mana sekalipun baik penampilan luarnya, tapi jika dia syirik kepada Allah SWT, maka itulah saat dia meletakkan kedudukannya pada keadaan yang merosot di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita kena belajar dosa besar apa, dosa kecil apa, perbezaan antara sunnah dengan khurafat, dengan syirik dan perkara-perkara yang membatalkan akidah. Kita kena belajar semua baru kita tahu, ya, supaya kita mengambil pengajaran daripadanya. Bila kita baca ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin, dan kita tak nak berada pada asfala safilin, kita nak kekal berada pada ahsani taqwim. Seterusnya kemersautan ini yang disebutkan tadi kerana pertamanya adalah kekufuran, ya. Kerana dalam satu ayat Allah SWT sebut inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kita boleh namakan apa sahaja kezaliman dalam dunia pada hari ini, genocidenya, homicide, kalau bunuh orang, apa lagi, macam-macam lagi lah. Tetapi ketahuilah bahawa dosa paling besar dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dosa yang paling besar. Jangan besar juga, tapi paling besar dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin di situ clear perbezaan antara beriman dan sebaliknya. Baik, bagaimana pula kalau seseorang itu sudah beriman? Adakah terjamin bahawa dia tidak syirik pada Allah SWT? Baik, katakan terjamin. Itu jaga dalam satu hal lain yang disebut sebagai bab khurafat. Kena jaga dulu. Kadang-kadang dia Islam dah, Islam baik keturunan lagi, baik nasab lagi, tapi dia melakukan sesuatu perkara yang berunsurkan khurafat sana sini, ya, dan dia mengharapkan sesuatu yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya dia tidak akan berlaku sedemikian. Sebab itu kita kena belajar daripada doa Nabi Yunus alaihissalam, ya, yang apabila berada dalam perut ikan paus, ceritanya panjang. Wadannuna idzahaba mughadiban, panjang ceritanya. Kita ambil satu bab saja. Apabila berada dalam perut ikan paus itu, Nabi Yunus alaihissalam berdoa, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Ya, tiada Tuhan yang selayaknya disembah, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? La ilaha illa, la ilaha, tidak ada Tuhan. Maksud satu pernyataan umum dari semua kaum.
accept, maknanya penafian pada apa juga perkara ini tidak Tuhan. Manusia tidak Tuhan, pangkat tidak Tuhan, harta benda tidak Tuhan. Apa juga perkara ini bukan Tuhan. Nafsu tidak Tuhan. Illa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat kemuliaan, dengan sifat-sifat kesempurnaan dan sebagainya. Ini yang pertama. Dalam konteks kehidupan kita, nak doa pada Allah SWT ini, kita kena crystal clear bagaimana sikap kita pada sifat Allah SWT. Jangan kita taradud. Ini clear kan? Ya, la ilaha illa anta. Jelas terkenal Allah SWT macam mana. Sebab itu diajar pada kita awal din ma'rifatullah. Awal kamu beragama, kamu kena kenal Allah SWT. Bagaimana kalau kita nak beragama, kita tak kenal Allah SWT? Ya, melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya. Jelas tuan-tuan. Ya, la ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau. Ini adalah untuk menepikan perkataan-perkataan orang yang merujuk Allah SWT dengan perkataan-perkataan yang tidak patut. Allah SWT ada anak, ada Tuhan selain Allah SWT, macam-macam perkara-perkara yang berkait dengan keesaan dan ketauhidan Allah SWT. Ya, subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku ini termasuk di kalangan orang yang melakukan kezaliman. Ini juga penting. Kita nak minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, ya, bagaimana untuk doa kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka antaranya satu, kita kena berikan acknowledgement, satu pengiktirafan, satu recognition daripada kita kepada Allah SWT. La ilaha illa anta subhanak. Itu kena sebut. Ya, itu kena clear. Kita nak minta doa makbul oleh Allah SWT, tapi kita melakukan perkara syirik, kita melakukan perkara khurafat, tapi tidak mampu. Ya, minta dengan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila nak mampu, ya, ada prasyarat doa. Sebab itu bila kita sebut yang kesucian adalah satu keakuan tentang kelemahan diri kita. Inni kuntu minadh dhalimin. Ini pentingnya bahawa satu pengiktirafan bahawa kita inilah hamba Allah SWT yang melakukan kezaliman. Apa juga kezaliman itu tak tahu, tapi satu keakuan, satu perakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita nak minta doa apa, nak minta doa itu, nak minta doa itu, doa. Tapi ini antara prasyarat yang kena ada. Dan sebagaimana dalam kisah Nabi Yunus AS itu, kita boleh dipendekkan dengan dimakbulkan doa oleh Allah SWT, maka diselamatkan. Bayangkan berada dalam kegelapan itu disebut sebagai sana'an sezulumat. 3 kegelapan. Pertama, kegelapan dalam tubuh ikan. Mana ada pencahayaan? Ya. Kedua, kegelapan di tengah laut. Ya. Ikan dia tidak duduk di darat, dia duduk di tengah laut. Ketiga, kegelapan tengah malam. Ya, kepekatan malam. Ini kegelapan yang kalau kita ambil dalam konteks kita para ahli ulama al-mutaqaddimin, al-mutaakhirin, yang terkemudian mentafsirkan bahawa doa yang kita boleh baca juga, walaupun kita tidak berada dalam kegelapan ikan paus, tidak berada dalam kegelapan lautan, tidak berada dalam kegelapan keamanan, tetapi ramai di kalangan kita yang berada dalam kegelapan kehidupan. Walaupun matanya cerah, walaupun matanya celik, walaupun dia boleh melihat secara mata-mata, tapi ada ramai di kalangan kita yang berasa gelap dalam kehidupan. Kadang-kadang bila kita tanya, dia kata gelap dalam kehidupan. Kita tak tanya dia, apa yang gelap? Cahaya matahari elok-elok.
Kita tak kata pada dia, apa yang gelapnya? Lampu, elok-elok. Ya, kita tak kata begitu kan. Kita faham dia sendiri. Dia kata, aku ni tak nampak masa depan. Ya, aku ni rasa gelap dalam kehidupan. Kita tak kata apa yang gelap, apa yang tak nampak. Ya. Mata kamu kan boleh melihat, aku yang berespek bukan kamu. Kita tak kata begitu. Dan kita tak kata apa yang gelap ni kan ada cahaya matahari, cahaya lampu dan sebagainya. Kita tak kata begitu. Tapi kita bagi tahu lah kepada dia, jika begitu keadaannya, bacalah doa Nabi Yunus alaihissalam. Semoga Allah SWT membuka jalan kepada kamu, sebagaimana Allah SWT telah membuka jalan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Itu, ya. Baik. Seterusnya, kita tamat setakat kandungan surah dan tuan pada pagi ini. Sekali lagi bahawa kita masuk di satu ayat. Ada beberapa pengalaman, ada 2 perengan lagi. Kemudian surah ini juga kata Syekh mengecualikan orang beriman dan beramal saleh dari kemersutan status kemanusiaan dan dimasukkan ke neraka. Maknanya apa dia? Maknanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Meluluskan thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian berada pada serendah-rendah tempat kemerosotan kehidupan manusia, ya. Dan sudah tentu yang paling utama adalah kerana melakukan dosa yang paling besar di sisi Allah SWT, itu syirik kepada Allah SWT. Walaupun kemerosotan ini juga termasuk dalam kemerosotan fizikal, ya. Sebagaimana disebut oleh Syekh Utsaimin dalam satu ayat lain, "Tarkabunna tabaqan 'an tabaq." Bahawa manusia ini dia ada fasa kehidupan bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, orang tua. Itu juga merosot. Merosot dari segi mula dia menaik, kemudian dia merosot. Merosot dari segi matanya dah tak nampak, telinganya dah tak dengar, fisikalnya dah tak larat. Ya? Tapi yang lebih utama daripada itu adalah kerana kemerosotan nilai kemanusiaan. Ini juga kita mungkin boleh ubah dari aspek lebih luas daripada itu. Bukan setakat melakukan syirik pada Allah SWT, tapi kemerosotan nilai pada kemanusiaan. Seorang kawan malam tadi cerita, dia pergi makan di luar. Dia rasa tak biasa dalam hujung minggu. Di sebelahnya ada meja anak-anak muda, ya. Dia kata dalam tempoh sejam, 3 perkataan ni tak lari disebut, ya. Babi, siang, balik, anak-anak muda, ya. 3 perkataan ni, Masya Allah, tabarakallah. Apa lagi yang tinggal kepada generasi muda, ya. Ini bila kita dengar pun sakit telinga, sakit telinga. Padahal dia tak ada kaitan dengan kita. Dia kumpul sesama anak muda besar, budak-budak muda, ya. Tapi bahasa yang digunakan tersebut, Masya Allah, tabarakallah. Dan mereka ini akan mewarisi negara pada masa akan datang. Kita masih kumpul lah. Adakah kita nak meninggalkan negara kita, agama kepada mereka dengan keadaan sedemikian? Something need to be done. Sesuatu boleh dilakukan, ya. Sesuatu boleh dilakukan. Sebab tu ada sebut di awal tadi tentang satu buku tentang insan rupiah, sirah kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kemampuan carilah ditanamkan dila dan sebagainya, tak. Tapi ya, kalau boleh biar ada satu baca di rumah dan sebagainya, ya. Ini bahasa-bahasa yang berkait dengan kemanusiaan. Dia dari segi penampilan fizikalnya mungkin, tapi asal saja keluar perkataan dari mulutnya, Masya Allah, tabarakallah. Dia tak tipu isu. Anak ni dengan contohnya perkataan saja tidak baik, hati yang baik. Kita tanya, kamu belajar dari mana perkataan seperti ini? Kamu belajar dari mana konsep ini? Sebab yang Nabi kita ada, idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahiyallah. Bila baik seketul daging, baik seluruh anggota badan, termasuk lidah. Termasuk lidah. Bila tidak baik seketul daging, tak baiklah semua anggota badan, termasuk lidah. Jadi macam mana yang kamu kata, kamu buat perkara dan sebagainya, tapi kamu kata hati kamu baik? Pentinglah.
Macam-macam lah dunia pada hari ini kan. Pelik-pelik tu. Allah. Baik. Lalu dikecualikan kepada maka ayat ke-5 itu thumma radadnahu asfala sabi, seolah-olah semua ini general rule, dan ayat ke-6 itu adalah exception to that general rule. Ini biasa dalam kaedah biasa, kalau ada kaedah umum mesti ada pengecualian. Ini biasa ya, dan pengecualian itu kepada illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ini juga kita akan kupas nanti, kecuali orang beriman dan beramal saleh ya. Dia dua sejalan substitute ataupun seiring sejalan, amanu wa amilus shalihat, input output, amanu wa amilus shalihat ya, inputnya baik, outputnya baik, amanu wa amilus shalihat. Dia tak akan jadi amanu wa amilus shalihat, dia tak akan jadi gitu ya. Baik, seterusnya berangkat akhir, surah ini juga mengisytiharkan dasar keadilan mutlak dalam menghinakan pahala kepada orang-orang yang beriman dan menyiksa kepada orang-orang kafir ya, sebagaimana yang kita boleh lihat dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ya. Dan sudah tentu juga termasuk pada ayat ke-6 falahum ajrun ghairu mamnun. Kita boleh lihat dalam surah Fussilat, Allah SWT juga sebut innal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun ya. Maknanya adalah orang-orang sesungguhnya yang beriman dan beramal saleh ya, mereka ini sama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam surah sebelumnya, surah Asy-Syams dan surah At-Tuha tentang kemudian sikit dalam surah Al-Kautsar ya. Dalam salah satu tafsiran surah Al-Kautsar itu bermaksud kebanyakan yang anak itu termasuklah pahala yang tidak putus-putus kepada Nabi SAW. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Qalam dan disusuli dengan surah Fussilat yang kita baca sebentar tadi tentang pahala orang beriman dan beramal saleh yang tidak putus. Dan salah satunya adalah apabila seseorang itu meninggal dunia, apa akan berlaku jika dia melakukan 3 perkara ya, sebagaimana kita baca dalam hadis yang selalu disebutkan ya, idza mata adam inqata'a amaluhu illa min salas. Mati dah kita tapi pahala itu tetap boleh mengalir. Ini falahum ajrun ghairu mamnun. Baik, kemudian kita berhenti setakat itulah pada pagi ini, sehingga kandungan surah ini secara umum insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita baca sekali lagi surah Al-Tin ini, kemudian terus kita masuk dari satu ayat ke satu ayat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.